السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، alhamdulillah, kita dapatkan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berhimpun dalam majlis ilmu selepas daripada solat subuh, yakni dalam kuliah subuh, dengan menggunakan kitab Hidayatus Salikin, yang mana kita sambung pada tajuk qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sambungan pada tajuk al-babul khamis fi ta'atil batinah. Bermula bab yang kelima pada menyatakan segala taat yang batin. Jadi pada tajuk berkenaan dengan taubah, al-faslul awal Taubah, pasal yang pertama pada menyatakan taubat, yang mana sebagaimana yang kita maklumi, taat lawannya adalah maksiat. Yang mana maksiat ada dua bahagian, maksiat zahir dan juga maksiat batin. Sebagaimana taat ada dua, taat yang zahir dan juga taat yang batin, yang mana kedua-dua ini mengiringi ataupun meraihkan akan kejadian manusia itu sendiri. Manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada jasmani dan juga rohani. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu mengapa kamu tidak melihat. Yani diri manusia ini ada dua kejadian, satu jasmani dan juga satu rohani. Itu adalah diri manusia. Dan di atas kejadian itulah kelakuan manusia, sama ada maksiat dan juga ketaatan, berlaku dua jalan. Maksiat yang zahir dilakukan oleh tujuh anggota yang zahir, seperti mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut dan juga kemaluan. Yang mana tujuh anggota ini boleh dipergunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, seperti lidah membaca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Sebagaimana mata boleh melakukan ketaatan dengan melihat kejadian Allah untuk kenal Allah. Sebagaimana telinga boleh digunakan untuk melakukan ketaatan, yakni mendengar perkara-perkara yang baik, nasihat-nasihat agama dan seterusnya. Begitu juga dengan tujuh anggota ini boleh dilakukan untuk melakukan maksiat kepada Allah. Perut digunakan untuk memakan benda yang haram, lidah digunakan untuk mengumpat, makan haram, mencerca, fitnah dan sebagainya. Begitu juga mata boleh dilakukan untuk melakukan kemaksiatan pada Allah, yakni melihat benda-benda yang mungkar. Tangan boleh digunakan untuk melakukan maksiat kepada Allah, untuk mencuri, merompak dan sebagainya.
Dan seterusnya, begitu juga dengan ketaatan yang batin berlaku di dalam diri kita, seperti apa yang kita bincangkan ataupun kita nak bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan taubat. Taubat adalah merupakan ketaatan yang berbentuk batin. Di antara ketaatan batin yang lain, yakni takut ataupun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tawaduk, rendah diri. Begitu juga dengan maksiat yang batin seperti riya, sum'ah, ujub, dengki. Itu adalah merupakan contoh daripada kelakuan manusia yang ada hubungan dengan Allah, sama ada ketaatan dan juga kemaksiatan. Ketaatan kita ulang berlaku dengan dua jalan, secara zahir dan batin. Begitu juga kemaksiatan boleh berlaku kepada Allah dengan cara jalan yang zahir dan juga jalan yang batin. Selaku kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentulah kita mempersiapkan diri kita untuk melakukan ketaatan, sama ada cara yang zahir dan batin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaatnya malun wala banun, harta dan juga anak pinak keturunan, melainkan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan qalbin salim, hati yang sejahtera. Hati ini adalah merupakan pusat pentadbiran atau pusat pemerintahan diri, dan hati terkesan dengan maksiat dan juga ketaatan, sama ada juga secara zahir atau batin, itu memberi kesan kepada hati, dan itulah yang akan dikira oleh Allah. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat harta benda dan juga keturunan kita, melainkan hati. Sebab hati adalah merupakan pangkal punca segala kebaikan dan juga segala keburukan, sama ada terkesan hati daripada kemaksiatan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kepada perbahasan ataupun perbincangan kitab kita menggunakan kitab Hidayatus Salikin, yakni pada taat yang batin pada bahagian Al-Faslul Awal, Taubat. Yang ini pasal yang pertama pada menyatakan taubat. Taubat ni ada kaitan dengan dosa. Apabila kita melakukan dosa kepada Allah, sama ada secara zahir ataupun batin, wajib untuk kita bertaubat. Bertaubat ni hukum wajib apabila kita ada dosa. Dan hampir tidak ada manusia yang tidak buat dosa, sama ada dosa yang besar atau dosa yang kecil. Dosa yang besar pelakunya dipanggil fasik, dosa yang kecil tidak ada lagi fasik, melainkan orang itu berkekalan dalam melakukan dosa kecil dipanggil fasik. Di mana apabila kita kenal diri kita adalah merupakan insan yang sentiasa lalai, yang sentiasa lupa, yang berhadapan dengan dosa, dan kerana itulah hendaklah kita sedar kita kena kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang sejahtera tadi dengan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung pada muka surat 222. Nah, ini sesungguhnya berkenaan dengan taubat ini sudah kita perbincangkan pada pertemuan sebelum daripada bulan Ramadan yang lepas. Kuat sangat? Tak, biasa-biasa je. Suara saya memang menyentuh. Saya punya volume suara saya memang macam tu. Kalau nak diperlahankan, dijauhkan. Okey. Takut tuan kuat sangat rasa. Sebab suara saya memang tak boleh nak direndahkan macam tu je. Nak ditinggikan lagi boleh. Bergantung pada mikrofon speaker lah. Jadi kalau saya cakap slow, dia akan jadi, orang kata apa, macam tu lah, slow macam kura-kura nanti. Kalau kita cakap kuat tu jadi laju. Seperti firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Artinya taubat oleh kamu sekalian kepada Allah Ta'ala, hai segala orang mukmin, mudah-mudahan dapat kamu akan kemenangan. Di mana dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman.
Yang orang beriman ni orang yang sentiasa taubat kepada Allah. Taubat dari segi bahasa adalah kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih. Dan kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kita kembali kepada Allah besok di hari akhirat dalam keadaan hati sejahtera, qalbin salim. Masuk qalbin salim, di situ hati yang sejahtera daripada segala sifat-sifat mazmumah, hati yang sejahtera daripada fasik, hati yang sejahtera daripada munafik, hati yang suci bersih kembali kepada Allah dalam keadaan beriman kepada Allah. Hati yang suci bersih, dalam hati itu penuh dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Kembali kepada Allah. Tubu ilallah wa tubu ilallahi jami'ah. Kembalilah kamu semua kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu semua jadi orang yang berjaya. Ada dua perkara di sini. Satu taubat, yang kedua iman. Yang ini orang beriman ni orang sentiasa tunduk patuh kepada Allah. Orang yang beriman ni sentiasa sedar diri, dia sentiasa bergelumang dengan dosa dan dia kembali kepada Allah dengan taubat. Ini orang beriman. Sebagaimana keimanan Rasulullah SAW dizahirkan dengan istighfar kepada Allah. Nabi SAW itu adalah merupakan insan yang maksum, terjaga daripada salah, terhindar daripada dosa. Walaupun sebegitu kerendahan diri Nabi SAW, Nabi beristighfar. Ada riwayat kata 100 kali satu hari, ada riwayat mengatakan 70 kali satu hari istighfar. Istighfar ni ada kaitan dengan taubat, minta ampun kepada Allah dengan jalan sebutan lidah kita, umpamanya astaghfirullahalazim ataupun sayyidul istighfar, itu yang terbaik. Kita baca sayyidul istighfar 2 kali sehari, petang dan juga bangun tidur. Itu adalah merupakan amalan sayyidul istighfar. Dan yang keduanya orang beriman. Jadi orang beriman ni dia ada kaitan dengan kerendahan diri dia, sedar diri dia ni adalah merupakan hamba Allah yang penuh dengan dosa. Keinsafan inilah membawa seorang beriman itu sentiasa bertaubat kepada Allah. Dan kerendahan diri inilah bagi orang beriman sentiasa sedar dia nak kembali kepada Allah dengan membawa amal-amal soleh yang banyak. Sebab apa? Hidup di dunia orang beriman tak tahu mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga di hari akhirat dia nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak melihat wajah Allah yang kita di dunia ni tidak boleh melihat Allah. Di hari akhirat besok Allah Subhanahu Wa Taala benarkan orang beriman melihat Allah. Macam mana? Allahu a'lam bissawab. Allah Taala tahu caranya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni mereka meyakini orang beriman dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kaifiat melihatnya Allahu a'lam. Allah menjadikan mata kita boleh melihat yang zahir. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala mampu menjadikan manusia melihat benda yang batin atau yang ghaib. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula syarat taubat itu 3 perkara. Apabila kita sebut taubat ataupun perkara apa dalam agama ni, dia ada syarat dia. Macam sembahyang dia ada syarat sah dan batal, macam puasa ada syarat juga sah dan batal, macam haji ada syarat sah dan batal, macam nikah ada syarat sah dan batal. Kesemua itu terikat dengan syarat. Apabila perkara ada rukun, dia ada syarat. Dari rukun, penjelasan bagi rukun itu adalah syarat. Jadi taubat ini dia ada syarat bagi taubat. Bagaimanakah taubat itu dinamakan taubat? Mesti melalui syarat ini. Dia ada 3 syarat. Yang pertama, bahawa meninggalkan daripada maksiat. Syarat yang pertama, hendaklah kita meninggalkan daripada maksiat. Kita tahu itu maksiat, kita tahu itu perbuatan maksiat di sisi Allah. Yang pertama, syaratnya mesti tinggalkan maksiat itu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, bahawa menyesal atas perbuatannya itu. Yang keduanya, menyesal terhadap maksiat yang kita buat.
Yang ketiga, bahawa mencipta ia atas bahawa tiada dikembali kepada maksiat itu selamanya-lamanya, yang berazam tidak kembali kepada maksiat jika ada dosa itu antaranya dengan antara Allah. Jadi syarat taubat antara, kalau maksiat itu antara kita dengan Allah, dia mesti melalui 3 syarat ini. Yang pertama, bahawa meninggalkan daripada maksiat itu dosa. Satu orang yang dia berjudi, perbuatan pertama dia mesti meninggalkan judi. Judi itu dosa besar. Dan orang yang berjudi, di mana dia orang yang fasikin, termasuk dalam kumpulan orang-orang fasik. Bagaimana nak kembali kepada Allah, nak bertaubat kepada Allah? Yang pertamanya meninggalkan maksiat. Yani kalau contoh orang tu dia ahli judi, dia hendaklah meninggalkan judi. Yang kedua, dia hendaklah menyesal daripada perbuatan judi itu, dia menyesal. Tanda menyesal ni biasa jatuh air mata tu menyesal. Yang ketiga bahawa mencipta ia atas bahawa tiada kembali kepada maksiat itu selama-lamanya, dan juga berazam untuk tidak membuat maksiat yang sama selama-lamanya. Kaki judi, dia tinggal maksiat judi dia menyesal daripada berjudi dan berazam tidak nak buat judi. Kaki zina, sentiasa melayani pelacur, na'udzubillah, umpamanya menyesal tidak mau melacur lagi, dan juga meninggalkan pelacuran, tidak mau menyesal daripada pelacuran dan berazam untuk tidak melanggangi pelacur. Itu orang yang kaki zina umpamanya. Dan sebagainya lah. Kita buat contoh orang yang biasa meninggalkan solat. Yang pertama, dia meninggalkan perbuatan untuk tidak solat. Yang kedua, dia menyesal kerana tidak solat. Yang ketiga, berazam untuk kekal bersolat. Di mana dalam hidup kita ni ada suruhan dan juga ada larangan. Suruhan bersolat, larangan untuk tidak bersolat. Sebagaimana suruhan untuk kita tidak berzina dan juga larangan daripada berzina. Yang dalam agama ada suruhan dan juga larangan. Apa yang Allah Ta'ala suruh, ada yang wajib dan ada yang sunat. Apa yang Allah Ta'ala larang, ada yang haram dan juga ada yang makruh. Yang wajib sudah tentu tidak ada pilihan untuk kita buat. Yang haram tidak ada pilihan untuk kita buat. Dan juga yang makruh pilihan kepada kita, kalau kita buat kita dapat pahala, kita tinggalkan dapat pahala, dan kita buat kita tidak berdosa. Begitu dengan sunat, kita buat kita berpahala, kita tinggalkan kita tidak berdosa. Di antara beza di antara haram, makruh dan juga wajib dan sunat. Maknanya agama ni ada suruhan dan juga ada larangan. Itu andai kata maksiat kepada Allah. Maka jika ada dosa itu antaranya dan antara manusia, seperti ada yang dizalimnya itu harta orang, maka tambah oleh syarat yang keempat, iaitu hendaklah mengembalikan akan hak orang yang dizalimi itu, atau meminta halal akan dia. Maka jika tiada ada yang mempunyai harta itu, seperti ia gaib, tiada diketahui akan tempatnya atau mati ia, maka adalah engkau kembalikan kepada warisnya. Maka jika tiada warisnya, maka jika dapat engkau sedekahkan kepada fuqara, maka perbuat olehmu akan demikian itu. Maka jika tiada kuasa engkau akan demikian itu, seperti ketiadaan bagimu harta, maka engkau miskin atau fakir, maka adalah engkau membanyakkan berbuat ibadah dan berbuat kebajikan dan taubat kepada Allah Ta'ala, serta engkau pohonkan kepada Allah Ta'ala bahawa engkau menghalalkan akan demikian itu pada hari kiamat. Dan jika ada dosa antaramu, kalau kita ada dosa ataupun kemaksiatan kepada manusia, ada dua di sini. Yang pertamanya dosa maksiat kepada Allah, 3 syarat. yakni tinggalkan dosa itu, menyesal daripada dosa itu, azam untuk tidak buat. Dan kalau ada kaitan dengan manusia, tambah lagi satu, hendaklah kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Kalau di antara perzaliman seseorang itu hutang tak bayar, itu adalah merupakan kezaliman, walaupun 10 sen, walaupun 20 sen ataupun banyak, di mana hutang itu adalah merupakan kezaliman.
Sedangkan penghutan, orang yang memberi hutang, dia membantu orang yang susah. Tiba-tiba orang yang susah, apabila dia mampu bayar, dia tidak membayar hutang. Itu adalah merupakan satu kezaliman. Ini berlaku setiap zaman. Zalim sebab hutang. Dan apabila zalim dengan sebab hutang, umpamanya, yang pertamanya, hendaklah bayar. Hendaklah bayar hutang yang kita hutang. Dan kalau tidak ada orang yang kita hutang itu sudah meninggal, umpamanya, mesti jumpa waris, bayar kepada waris. Kalau tak ada waris, tak ada orang berhutang, orang yang memberi hutang sudah meninggal, waris pun kita tidak jumpa, cara yang ketiganya hendaklah kita buat kebajikan kepada dia. Umpamanya kita bersedekah kepada fakir, orang miskin di atas nama dia. Mudah-mudahan dia akan memaafkan kita sebab dia mendapat pahala daripada sedekah yang kita niatkan kepada dia dengan sebab hutang. Kita pula tak ada duit pula nak memberi sedekah kepada orang fakir. Naklah kita buat kebajikan atasnya. Kita baca Al-Quran, kita sedekah kepadanya, kita zikir, kita sedekah kepadanya, kita selawat, kita sedekah kepadanya. Itu adalah merupakan cara bagaimana kita nak meminta maaf dengan manusia. Minta maaf dengan Allah paling senang. Nak minta maaf kepada Allah senang. Kenapa? Kita terus berhadap dengan Allah. Yang pertama, kita tinggalkan dosa yang kita buat. Yang kedua, kita menyesal daripada dosa itu dan kita azam tidak nak ulang dosa yang sama. Dan kalau manusia, kena tambah lagi satu syarat, kena jumpa orang tu. Kita minta halal dia hutang. Dia kata tak boleh dah halal, saya pun miskin juga, kena bayar. Kita kena bayar lah. Tak ada lah pula dia meninggal, kena jumpa waris. Saya dulu ada hutang dengan ayah awak 1,000. Jadi saya nak bayar hutang. Waris kata alhamdulillah, kami pun miskin sekarang ni, kena bayar lah. Jadi mana kena bayar. Dan pula kalau tak ada lah, mereka ni semua tak ada pupus, meninggal umpamanya, ya ini kita bersedekah di atas nama orang yang kita berhutang tu. Dan kita pula miskin. Ini yang keempat ni, kena banyakkan ibadah, ketaatan, disedekahkan kepada orang yang kita berhutang. Itu zalim dengan sebab hutang. Zalim ni banyak. Zalim dengan lidah, kita mengumpat lagi berat. Sebab mengumpat ni lagi berat. Kalau hutang ni mudah, kita pergi jumpa orang tu, bayar hutang dia, dia pun tak marah sangat, kita bayar hutang dia. Tapi kalau mengumpat ni, kita maknanya kawan karib ataupun kawan yang baik, tiba-tiba kita mengumpat dia, kita kena minta maaf kepada dia. Jumpa dia hari tu sekian-sekian saya mengumpat, mesti dia marah lah. Dan marah tak marah, mesti kita minta maaf kepada dia. Dan kalau dia tidak ada, kalau jumpa waris dia, kita mengumpat kepada ayahnya. Kalau tidak juga, hendaklah kita bersedekah niat kepada dia sebab kita mengumpat. Ataupun kita tidak ada duit, kita melakukan ibadah sedekah kepada dia dengan sebab umpat. Umpat ni adalah kezaliman. Kalau hutang ni dia tidak berat sangat. Sebab apa? Orang tak marah kalau kita nak bayar hutang. Kita sebutkan kadang mengumpat ni kawan yang sama-sama minum teh kita, dia kerap belajar kita, kita mengumpat dia. Oh, dia punya hatinya kecil, tuan-tuan. Jadi kecil hati, sakit hati dengan kita. Tapi macam mana sekalipun, tetap kita kena minta maaf kepada. Kalau tidak ada keampunan Allah selagi orang yang kita zalimi itu tidak maafkan kita. Dan antara manusia itu membunuh akan orang atau melupakan akan orang, maka adalah engkau serahkan akan dirimu itu kepada waris mereka itu, atau engkau minta halalkan kepadanya. Maka jika tiada kuasa engkau akan demikian itu, seperti ketiadaan warisnya, maka adalah engkau taubat kepada Allah Ta'ala bahawa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Dan jika ada dosamu itu mengumpat akan orang atau memaki akan orang, maka adalah engkau minta halal akan dia, serta engkau dustakan mengatakan akan dirimu. Dan jika tiada dapat engkau akan demikian itu, maka hendaklah engkau taubat kepada Allah Ta'ala bahawa ia menghalalkan akan demikian itu pada hari kiamat. Dan jika ada dosamu itu khianat kepada isteri orang atau kepada anak orang, maka ia itu sangat susah. Yang ini contoh kita sebutkan tadi, yang kalau mengumpat kena minta maaf kepada orang itu. Kalau tak jumpa juga, tak ada jalan yang lain lah, kena minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sekian-sekian ya Allah,
saya dah cari orang tu dah tak ada, dah mati semua. Ya Allah, saya minta maaf sangat-sangat sebab saya mengumpat ataupun saya memfitnah. Fitnah dan mengumpat ni adalah benda yang tak disukai oleh manusia. Dan tidak ada jalan lain kalau kita nak kembali kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala maafkan kita, ampunkan kita. Naklah kita jumpa orang yang kita zalim itu, kita minta maaf, tak ada jalan yang lain, tak ada jalan shortcut. Kena jumpa orang tu. Kalau tak jumpa juga, tak ada juga mereka ni buat kebalikan di atas nama mereka. Di samping yang sama, kita minta maaf, kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya ini mengumpat orang yang sekian-sekian. Ya Allah, saya zalim ya orang ni dengan lidah saya fitnah sekian-sekian. Ya Allah, saya zalim ya orang ni sebab saya lagu-lagukan mereka sampai bergaduh, mereka sedangkan mereka tak buat benda tu. Ya Allah, tak ada jalan yang lain, kita hendaklah bersedekah ataupun melakukan amal kebajikan, sedekah kepada dia dan minta maaf kepada Allah. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada jalan shortcut. Jadi hari akhirat besok, perkara berkenaan dengan lidah ini adalah amat berat dan hisabnya adalah amat detail sebab melibatkan manusia sesama manusia. Kalau hubungan kita dosa dengan Allah itu mudah. Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun dan Penyayang. Tapi kalau melibatkan selain daripada Allah, ini berat. Bukan bermaksud kita mempermudahkan hubungan dengan Allah, tapi dengan Allah itu mudah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Tapi melibatkan manusia sesama manusia, kena minta maaf dengan orang itu. Kalau tidak, tuan-tuan, berat di hari akhirat besok. Saya ambil contoh hutang. Hutang sudah cukup. Yang ni orang yang mati syahid, orang yang mati kerana mempertahankan Islam, mati dia terbunuh, jelas mati. Tapi apabila ada hutang, dia punya pahala syahid itu KIB dulu, sehingga hari akhirat besok dia dimaafkan oleh orang berhutang. Sehingga dalam satu peristiwa, sahabat ni dia meninggal, Rasulullah tidak mau solat kepada dia sebab dia ada hutang. Sehingga ada sahabat yang lain jamin untuk bayar hutang, baru Nabi solat. Sebab hutang tu berat. Jadi hutang tu berat. Yang ini diriwayatkan hutang yang paling ringan, hutang yang paling sikit, hutang yang kalau kita jumpa di jalan kita tak putik lah, mungkin 10 sen, 20 sen dan sebagainya. Tiba-tiba hutang itu dihutangkan dengan ibu ayah kita. Ibu ayah ni biasa dia ni halalkan semua, tapi ada saat dia tidak menghalalkan hutang itu. Hutang sikit saja. Di mana hutang yang sedikit saja ini nak bayar dengan apa? 700 sembahyang yang sempurna. Mana nak dapat 700 sembahyang sempurna? Kita takbiratul ihram saja dah sampai ke Kedah sana. Mana kita nak dapat sembahyang sempurna? Allahu Akbar, dah sampai Johor Bahru dah sedekat sempadan Singapura dah. Mana ada sembahyang kita 100% sempurna? Jadi di mana orang yang menzalimi orang lain dengan sebab hutang yang paling sedikit, di mana disebut dalam riwayat orang tu kena bayar 700 sembahyang yang sempurna. Mana nak ada, kita pun tak ada yang sempurna, lagi nak bagi orang. Dan kerana itulah jangan zalim. Kalau hutang bayar, hutang kena bayar, jangan tak bayar. Ingat betul-betul hutang tu kena bayar, walaupun 10 sen. Kadang-kadang kita hutang sana hutang sini tak bayar. Masa hidup sedaplah kita zalim orang, tapi hari akhirat orang yang dihutangi itu dia untung. Segala kebaikan kita beri kepada dia. Sebab zalim ni bagaimana di hari akhirat besok cara penyelesaiannya, kebaikan-kebajikan yang dilakukan oleh orang yang menzalimi itu akan diberi kepada orang yang dizalimi. Zalim macam mana sekalipun itu cara dia. Dan kalau tak cukup lagi, jadi dosa orang yang dia zalimi itu akan diberi kepada orang yang menzalimi. Dan sehingga dia muflis. Nabi kata muflis. Nabi tanya sahabat, apakah kamu orang tahu tak orang muflis, orang muflis? Sahabat kata, biasanya kami tahu orang muflisnya orang yang hilang segala harta benda dia, tak ada harta muflis. Nabi kata orang muflis di hari akhirat dia bawa pahala yang banyak, tetapi dengan sebab zalim hilang semua pahala, jadi muflis pahala di hari akhirat. Nanti kita tak nak muflis. Kita puasa kita nak beri kepada orang, berat. Sembahyang malam kita kena beri kepada orang, berat. Baca Al-Quran kita khatam sebulan sekali beri kepada orang, beratlah, rugilah. Dengan sebab apa? Dengan sebab kezaliman kita. Zalim lidah, zalim tangan. Zalim lidah itu paling senang, maki harum orang, fitnah orang, mengumpat orang, zalim dengan lidah. Di mana kezaliman lidah itu senang diperbuat berbanding dengan kezaliman dengan tangan. Dan dia buat contoh di sini, kalau membunuh orang,
menzalimi lah, kena minta maaf dengan orang tu. Kalau orang tu kata tak boleh, kena qisas, kena balas. Pukul dibalas pukul, bunuh dibalas bunuh, di mana kena melalui jalan qisas. Di mana Islam ni ada undang-undang jinayah, qanun jinayah syar'iyah. Qanun tu masuk undang-undang. Jinayah ni yang menyebabkan kesalahan yang kena hukuman dunia dan juga akhirat, dipanggil jinayah. Dan di antara penzalimin mengkhianati isteri orang. Oh, na'udzubillah, ini lagi berat. Ada jiran kita, na'udzubillah, ini tak jauh lah. Kita berjiran dengan jiran ni, dia kira macam adik-beradik, macam saudara mara kita. Sehingga awal disuruh menghargai, menghormati jiran, sehingga Nabi menyangka jiran itu berhak mendapat harta pusaka jiran. Walaupun begitu, jiran tidak berhak mendapat harta pusaka, tetapi kedudukan, keamanan mereka tu di tangan kita. Jiran tu seperti adik-beradik kita. Sakit demam kita, siapa yang tengok dulu? Jiran. Adik-beradik yang jauh dia akan datang kemudian, mungkin mati boleh datang. Kalau yang jiran ni sakit demam, kita dia dulu hantar ke hospital, hantar ke klinik. Kalau kita mati pun mereka uruskan. Adik-beradik yang jauh mungkin datang dah kapan lah kita, ataupun di tanah baru sampai. Itu maksudnya jiran. Tiba-tiba kita menzalimi jiran. Contohnya, na'udzubillah, yakni dia berzina dengan isteri jiran. Itu paling teruk. Berzina tu adalah merupakan dosa besar lah. Berzina dengan isteri jiran 2 kali dosa besar. Itu maknanya macam mana kalau seorang tu ada masalah dengan jiran, dia menzalimi jiran dengan menzinai isteri jiran, dia kena minta maaf lah. Oh, ni paling berat ni. Macam mana nak minta maaf, tuan-tuan? Berat, memang cukup berat. Ini kena buat juga macam mana pun. Dunia sekarang ataupun dunia zaman dulu pun ada orang macam tu, ambil kesempatan kepada jiran offshore, pergi ke laut, kerja laut. Jadi isteri kesorangan, dia pergi zina. Na'udzubillah, mungkin berlaku. Jadi kes ini kena minta maaf dengan jiran itu. Tak ada jalan yang lain. Nescaya membawa kepada fitnah yang terlalu besar daripada demikian itu, maka tiada jalan akan demikian itu melainkan taubat kepada Allah Ta'ala, bahawa ia menghilangkan akan demikian itu daripada hari kiamat. Dan jika ada dosa itu pada agama, seperti engkau kafirkan akan orang, atau engkau bid'ahkan akan dia, atau engkau sesatkan akan dia, maka iaitu terlebih sangat susah, maka tiada dijalankan akan demikian itu melainkan engkau dustakan dirimu. Di antara satu maksiat yang besar ini mengkafirkan orang. Kafir, senang-senang kafirkan orang. Di mana orang yang mengkafirkan orang, kata Rasulullah, kalau orang yang dia kafirkan itu tidak berkelapan kafir, tidak kufur, orang yang mengkafirkan orang itu dia jadi kafir. Jangan senang-senang mengkafirkan orang. Dunia sekarang ni dunia cepat mengkafirkan orang. Kafir sana, syirik sini, kafir sikit-sikit, syirik sikit-sikit, kafir. Ini adalah perbuatan yang akan kembali refleks kepada orang yang dia kata lah. Orang mengkafirkan orang, sedangkan orang itu tidak kafir, dia akan refleks kepada orang mengkafirkan orang lain, kan dunia sekarang. Dan juga membid'ahkan orang. Tengok amalan orang lain tak berkenan dengan dia, bid'ah, semua bid'ah. Dan kalau orang itu tidak berlaku bid'ah, sedangkan dia berlaku sunnah, di mana bid'ah itu kembali kepada orang itu. Jadi kita kena faham di antara apa yang dimasukkan bid'ah dan sunnah. Kita kena faham di antara syirik dan juga tauhid. Kita kena faham di antara taklid dan juga mazhab. Ini perkara yang banyak berlaku zaman ini. Zaman dahulu ulama-ulama dah bahas ke semua tu. Zaman kita ni kadang-kadang lebih pandai daripada ulama. Tidak faham di antara taklid dan juga mazhab. Tidak faham di antara syirik dan juga tauhid. Tidak faham di antara bid'ah dan juga sunnah. Sehingga kesemua tu semua jadi bid'ah. Dan sehingga kesemua tu jadi syirik. Dan kalau orang yang kita tuduh tidak berkelakuan sebegitu, bid'ah akan kembali kepada kita, syirik akan kembali kepada kita, wal'iyyazubillah. Dan kalau kita mengatakan orang yang tidak bid'ah itu, orang yang melakukan sunnah itu bid'ah, kita kena minta maaf kepada dia lah. Jadi perkara agama ni kena kaji, kena belajar, baru kita faham mana beza antara bid'ah dan sunnah. Baru kita faham di antara syirik dan juga tauhid. Baru kita faham di antara taklid dan juga mazhab. Ini yang banyak berlaku dalam masyarakat sekarang.
masyarakat yang kadang-kadang lebih pandai daripada ulama. Ini bahaya, benda ini cukup bahaya. Sebab apa? Dengan ada media sosial ni senang untuk kita menuduh sana sini, mengkafirkan sana sini. Apakah mereka tidak akan cantik? Kita mengkafirkan orang dalam media sosial, tetap akan cantik. Semua itu akan disoal di hari akhirat esok. Kena jaga. Sikit lagi tuan-tuan. Maka tidak jalan akan demikian itu, melainkan engkau disesatkan akan dirimu pada hadapan mereka itu, serta engkau minta halalkan daripada mereka itu. Maka jika tiada dapat akan demikian itu, maka taubat engkau kepada Allah Ta'ala bahawa menghalalkan akan demikian itu pada hari kiamat. Jadi tak ada jalan yang lain. Kita minta maaf kepada orang yang kita memperkatakan benda yang tidak baik itu. Dan juga kita kena minta ampun kepada Allah, sebab kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan yang lain. Mesti melalui 4 syarat itu kalau melibatkan manusia. Yang syarat yang keempat itu kena jumpa orang tu. Dan kalau syarat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 yang awal yang kita sebutkan itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini insya-Allah dapat manfaat kepada kita, di mana yang pertama kita berhadapan dengan suasana hidup kita ni, jangan buat maksiat, itu saja, senang. Jangan buat maksiat kepada Allah, jangan buat maksiat ataupun kezaliman kepada manusia. Diri kita adalah diri kita. Jangan kita ni libatkan dengan orang lain, ataupun kita memperlibatkan Allah dalam maksiat. Jadi kesemua tu memberatkan kita. Kita nak kembali kepada Allah, membawa amalan yang banyak, bukan kita nak bawa maksiat di sana sini. Dan kalau berlaku juga maksiat, taubatlah kepada Allah. Bangun malam-malam, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat sepanjang masa, taubat sepanjang masa. Sebab kita nak balik kepada Allah dalam keadaan qalbi salim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika shalihin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة